Kenalilah bahasa Melayu, cintailah bahasa Melayu. Cik, wah. Macam mana, okey? Assalamualaikum, salam sejahtera kepada adik-adik yang abang sayangi. Adik-adik akan bersama Abang Sofian. Apa? Abang Sofian. Dalam episod kali ini dan episod akan datang, abang akan terangkan jenis-jenis ayat yang terdapat di dalam bahasa Melayu. Episod kali ini, abang akan terangkan ayat penyata. Apa? Ayat penyata! Terkejut tak adik-adik semua? Itulah di episod kali ini, kita nak belajar mengenai ayat penyata. Apa itu ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu hal. Ayat penyata dikenal sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Ayat penyata ini dapat menyatakan atau menerang sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Baiklah, adik-adik, abang akan berikan contoh-contoh ayat penyata supaya adik-adik akan lebih faham. Industri automobil telah mengalami penguncupan ketika ini. Penswastaan penjagaan kesihatan membebankan masyarakat miskin. Ledakan teknologi maklumat mencetuskan era baru telekomunikasi. Contoh ayat-ayat tadi menerangkan atau menyatakan tentang peristiwa atau kejadian yang sedang berlaku. Ayat penyata ada beberapa jenis, iaitu ayat transitif dan ayat tak transitif. Ayat transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif, iaitu diikuti oleh frasa nama atau frasa komplimen sebagai objek atau unsur yang menyambutnya. Ayat tak transitif pula ialah ayat yang tidak mempunyai objek sebagai penyambutnya. Begitulah tadi maksud ayat transitif dan ayat tak transitif. Namun, bagaimana caranya kita untuk membezakan ayat transitif dan ayat tak transitif? Mudah saja. Biar abang berikan tipsnya. Kita boleh gunakan kata tanya apa selepas kata kerja. Jika ada jawapannya, maka ini adalah ayat transitif kerana ada objek. Namun jika tiada jawapan, ayat ini ialah ayat tak transitif kerana tiada objek. Contohnya, sebelum memulakan kajian, para pelajar mengisikan air ke dalam botol. Para pelajar mengisikan apa? Ayat ini ada jawapannya, iaitu air ke dalam botol. Oleh itu, ayat ini ialah ayat transitif. Contoh ayat kedua ialah hari masih awal lagi. Hari masih awal lagi apa? Kalau tiada jawapannya, maka ayat ini ialah ayat tak transitif. Macam mana adik-adik? Mudah saja kan? Selain daripada ayat transitif dan ayat tak transitif, ada beberapa jenis lagi ayat penyata, iaitu ayat aktif dan ayat pasif, ayat songsang, ayat nafi, ayat inti dan ayat gabungan. Ayat aktif ialah ayat yang mana pelaku terletak di hadapan sebagai subjek ayat, manakala benda yang kena buat terletak di belakang sebagai predikat ayat. Ayat pasif pula ialah ayat yang mana benda kena buat terletak di hadapan sebagai subjek ayat, manakala pelaku terletak di belakang sebagai predikat. Adik-adik, macam mana cara kita nak kenal ayat aktif dan ayat pasif ini? Tak kenal maka tak cinta. Bila dah cinta, susah nak lupa. Baik, macam mana cara kita nak kenal ayat-ayat ini? Abang akan berikan tipsnya. Biasanya ayat aktif mempunyai imbuhan men kan dan men-i. Contoh, pakar motivasi mengendalikan kem bina insan. Pakar motivasi ialah pelaku di depan dan kem bina insan ialah benda yang kena buat. Ayat pasif pula biasanya mempunyai imbuhan di kan
atau DE. Contoh, pembina insan itu dikendalikan oleh pakar motivasi. Macam mana adik-adik? Senang saja kan? Baiklah, mari kita mengenal ayat songsang pula. Selalunya susunan biasa dalam ayat bahasa Melayu terbentuk daripada subjek dan predikat. Namun begitu, ayat songsang ini berbeza. Ia terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa tadi. Maksudnya, proses penyongsangan ini dilakukan melalui proses pendepanan. Proses ini bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap predikat. Contohnya, Gunung Kinabalu di negeri Sabah sungguh tinggi. Itu susunan biasa. Sungguh tinggi Gunung Kinabalu di negeri Sabah. Ini susunan songsang. Maksud ayat ini tetap sama tetapi telah disongsangkan atau telah didepankan. Telah dipermudahkan penjelasan ini. Itulah salah satu contoh ayat songsang. Mudah saja kan? Baik, sekarang mari kita mengenal ayat nafi. Ayat nafi pula ialah ayat transformasi yang dalamnya terdapat kata nafi, iaitu bukan dan tidak. Contohnya, kita tidak harus menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dengan isu sensitif. Silat bukan sejenis permainan, tetapi sejenis seni pertahanan diri. Abang Sofian bukan guru, tetapi pengacara. Saja je. Apa salahnya guna ayat pakai nama Abang Sofian kan? Saya sekala. Baiklah, ada satu lagi jenis ayat penyata, iaitu ayat inti. Mari kita lihat penjelasan ayat inti. Ayat inti ialah ayat yang paling ringkas. Contohnya, emas ialah logam. Kereta itu berwarna merah. Rasa buah mangga ini sangat masam. Mangga masam, mangga masam. Mangga masam ni kalau cecah sambal belacan, tambah lagi cili api. Kecoh lidah mangga masam. Apa abang cerita mangga masam? Baiklah adik-adik. Apa kata kita mengenali pula satu lagi jenis ayat penyata, iaitu ayat gabungan. Ayat gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat yang digabungkan menjadi satu ayat yang menggunakan kata penghubung seperti dan, serta, atau, tetapi, dan sebagainya. Contohnya, saya akan menghabiskan kerja itu esok atau lusa. Mereka menghadiri ceramah itu kerana menganggap ceramah itu sangat berfaedah. Macam mana adik-adik? Faham ke apa yang abang terangkan tentang ayat penyata dan jenis-jenisnya? Faham? Alhamdulillah. Baik, sekarang abang nak uji minda adik-adik pula. Cuba kenal pasti kesalahan dalam ayat-ayat ini. Kedua-duanya nampak sama, tapi ada perbezaan. Cuba kenal pasti. Contoh 1. Raihana bertanyakan Sally tentang apa yang berlaku di rumah Kumar semalam. Contoh 2. Raihana bertanyakan Sally tentang perkara yang berlaku di rumah Kumar semalam. Macam mana? Nak abang ulang semula? Nak abang ulang beberapa kali pun boleh. Demi adik-adik, abang sanggup sumbangkan bakti. Sekarang, lihat semula contoh ayat dan kenal pasti kesalahannya. Contoh 1. Raihana bertanyakan Sally tentang apa yang berlaku di rumah Kumar semalam. Contoh 2. Raihana bertanyakan Sally tentang perkara yang berlaku di rumah Kumar semalam. Macam mana? Adik-adik dapat jawapannya? Tak apa, abang akan tolong berikan jawapan. Sekarang bandingkan jawapan adik-adik dengan jawapan abang. Sebenarnya ayat pertama tadi, iaitu Raihana bertanyakan Sally tentang apa yang berlaku di rumah Kumar semalam, adalah salah. Kesalahan pada ayat tersebut ialah penggunaan kata tanya apa pada ayat penyata. Kata tanya tidak boleh digunakan dalam ayat penyata. Jadi, ayat yang betul ialah Raihana bertanyakan Sally tentang perkara yang berlaku di rumah Kumar semalam. Macam mana adik-adik? Abang harap adik-adik faham jenis-jenis dan fungsi-fungsi ayat penyata. Teruskan dengan membuat latihan pengukuhan yang abang akan berikan selepas ini. Sekian untuk kali ini. Kita bertemu di episod yang lain dan ayat yang lain pula. Baiklah adik-adik semua, teruskan berusaha.
Dan jangan lupa, cintailah bahasa kita. Kerana bahasa itu jiwa bangsa. Selamat belajar. Soalan pengukuhan. Ayat penyata. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata? Nyatakan jenis-jenis ayat penyata. Bagaimanakah cara untuk mengenal pasti sama ada ayat tersebut adalah ayat transitif atau ayat tak transitif? Sekarang, kita uji pemahaman adik-adik pula mengenai ayat penyata. Kenal pasti kesalahan yang terdapat dalam ayat-ayat yang berikut. Para petani-petani di kawasan itu akan mengusahakan penumbuhan padi secara estet mini. Penduduk kampung bersepakat untuk membina tembok itu demi untuk mengelakkan berlakunya hakisan. Perlawanan bola sepak itu terbatal oleh kerana hujan lebat dan ribut petir. Liana membarui lesen keretanya yang sudah tamat tempoh. Cikgu Salmah sering menasihatkan kami agar mengulang kaji pelajaran menjelang peperiksaan. Anis mengambilkan ibu segelas air yang sedang berehat di beranda.